Berita besarnya adalah berkait tentang MOU ataupun perjanjian persefahaman di antara Malaysia dan Indonesia berkait tentang penyediaan PDI ataupun perkhidmat domestik dari Indonesia secara spesifik, dan tentulah nanti perbincangan ini juga akan terus mengunjur berlatarkan kepada berita berkait tentang gaji minimum yang akan dilaksanakan di Malaysia. Dan dalam konteks MOU PDI yang dinyatakan itu tadi, dijanjikan akan ada penjimatan serta ini dianggap sebagai suatu yang monumental, merupakan satu solusi yang menang-menang selepas MOU PDI ini tertangguh pada 2016. Assalamualaikum, salam muhibah. Syed Munawar menemani anda selama 57 minit yang berbaki ini secara langsung di dalam bicara naratif, dan tetamunya sudah pun diwar-warkan sedari awal. Yang berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, menemani kita pada malam ini. Datuk Seri, selamat datang sekali lagi ke RTM dan kali ini bicara naratif. Dulu suntuk sangat Datuk Seri. Dulu 20 minit je. Tapi kali ini kita ada masa yang kali ini kita ada masa yang cukup. Berita besarnya tentang kerjasama ataupun MOU ini. Jadi semenjak termeterainya perjanjian Malaysia Indonesia itu, apa perkembangannya sehingga hari ini, Datuk Seri? Ini kita lihat satu perkembangan yang begitu berkesan, dan saya lihat majlis menandatangani MOU di antara Kuala Lumpur dengan Jakarta. Ini julung kali dihadiri oleh pemimpin terbesar kedua-dua negara, di mana Bapa Jokowi dan juga Yang Amat Perdana Menteri telah menghadiri majlis tersebut. Setelah kita berusaha sejak tahun 2016, kali terakhir kita menandatangani MOU adalah tahun 2016. Dan walaupun kita tiada masalah untuk membawa masuk pekerja asing sektor-sektor lain seperti perlandangan, perkilangan dan sebagainya di Indonesia, walau bagaimanapun Indonesia telah mensyaratkan supaya MOU untuk PDI ataupun perkhidmat domestik Indonesia diselesai sebelum mereka membenarkan pekerja-pekerja sektor lain. Tetapi ini telah menjadi satu isu besar di negara Indonesia, di mana perkara-perkara seperti gaji tidak dibayar untuk pekerja domestik, mereka tidak dibenarkan baru menghubungi keluarga masing-masing dan sebagainya, menjadi isu besar. Ada juga baru-baru ini kes seorang digelar sebagai Tan Sri, tidak bayar gaji hampir 17 tahun. Dan pekerja itu tidak dibenarkan menghubungi keluarga dan tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Dan ada juga seorang pejabat awam yang bersara, jawatan tinggi juga, telah tidak bayar gaji lebih kurang 12 tahun. Ini tak bererti semua majikan melakukan perkara sama, tetapi perkara-perkara kecil seperti ini telah pun dipertikaikan, di mana telah menelan masa hampir setahun untuk memperhalusi dan meneliti segala-galanya, termasuk juga dari segi strategi conducive living untuk pekerja domestik. Dan baru-baru ini saya telah pun mendepositkan ratifikasi ILO. Saya telah memberi jaminan bahawa Malaysia sebagai negara sedang membangun adakan akta-akta untuk memperlindungi warga kerja, khususnya imigran. Tetapi mereka telah membangkitkan, walaupun kita ada akta, isu pokoknya adalah pekerja imigran yang masuk ke dalam negara kita tidak diberi maklumat mengenai hak mereka, hak asasi mereka. Maka kita telah memperkenalkan pelbagai program. Yang pertama, apabila orang sentuh pasal gaji minimum, saya telah memaklumkan kepada Indonesia dalam masa terdekat, walaupun Kabinet secara dasar telah melulusi e-wages ataupun satu sistem untuk memantau gaji. Ini akan diperluaskan untuk semua, bukan saja untuk pekerja asing. Apabila kita dah membela nasib pekerja asing, tanggungjawab kerajaan juga membela nasib warga tempatan. Jangan warga tempatan dianaktirikan. Maka pemantauan gaji minimum ni akan diperluaskan secara berperingkat untuk semua warga tempatan dan sebagainya. Dan dari segi perumahan, kita ada Akta 446 di mana kementerian telah mensyaratkan Akta 446 sebagai prasyarat sebelum membenarkan mana-mana pekerja asing masuk dalam negara. Ini telah sedang menelan masa lebih untuk membenarkan. Ada juga ramai tanya, bilakah kita akan dapat pekerja asing, bila kita akan dapat bed dan sebagainya. Dan apabila kita letak prasyarat bahawa setiap majikan perlu meyakinkan Jabatan Tenaga Kerja bahawa mereka akan membekalkan tempat tinggal yang kondusif untuk warga asing, dan ramai majikan belum sedia lagi. Maka saya telah mengarahkan kepada semua manusia, Jabatan Tenaga Kerja, supaya ini
dijadikan sebagai aku janji bajikan. Okey. Saya kira kita menunggu untuk membina rumah dan sebagainya akan makan masa lebih. Dan saya lihat negara kita menghadapi kerugian yang besar, khususnya sektor perlandangan. Kalau tak silap tahun lepas kita rugi hampir 20 bilion sebab kekurangan pekerja. Maka ini adalah tamparan panah untuk memastikan tempat duduk kedudukan yang akan kondusif. Tambahan pula kita akan mengadakan kursus induksi supaya pekerja asing masuk ke dalam negara walaupun kita ada akta dari segi penguatkuasaan masih tidak berkesan kerana kita dapat terima laporan ataupun aduan lewat yang sepatutnya dapat awal untuk kita mengambil tindakan. Maka kursus induksi akan diadakan untuk semua pekerja asing masuk ke negara kita, bukan saja supaya mereka menyedari hak mereka, tetapi lebih untuk memahami negara kita. Dari segi konsep dan sebagainya. Maka kita telah memperalusi dan meliti segala-galanya dan saya berpendapat kita boleh bawa masuk pekerja asing khususnya pembantu domestik Indonesia dalam masa 2 minggu. Ya, Datuk Seri, sekaligus Datuk Seri menyatakan dua perkara besar di sini. Kita ada dua tema utama, gaji minimum seperkara, soal MOU PDI ini juga satu perkara lagi. Saya harap kita bereskan satu persatu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada penonton kita. Khususnya kita mulakan dahulu dengan MOU PDI ini, Memorandum Persefahaman itu istilahnya PDI, Perkhidmat Domestik Indonesia, ya, PDI. Jadi singkatannya MOU PDI. Dalam hal ini apabila terhenti pada 2016, untuk kita menyingkap kembali apa punca berhentinya MOU ini dan agak panjang sebelum kita menandatangani MOU yang baru, dan apa bezanya kandungan kali ini berbanding dengan yang 2016? Kita lihat ada beberapa isu pokok yang sukar diselesaikan di peringkat awal, di mana apabila pihak Jakarta telah meminta kita supaya menetapkan one made one task, bererti apabila kita membawa seorang pekerja jaga Indonesia, seorang maid, dia hanya buat satu task je. Contohnya kalau dia cuci kain je. Kalau dia masak je. Dia bersihkan rumah, bersihkan rumah je. Maka saya telah berbincang dengan yang Perdana Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Kalau kita ikut syarat Indonesia, mungkin setiap rumah di Malaysia perlukan 10 PDI. Maka mereka telah bersetuju. Mereka lihat ada juga kes-kes pembantu domestik dianiayakan dengan keluarga besar, kena jaga 2-3 keluarga dan sebagainya. Mereka pun bukan robot, mereka pun manusia biasa. Maka saya telah memperalusi sehingga tahap kedua-dua pihak setuju. Apabila ahli keluarga ada 6 orang ke bawah, akan menggunakan 1 maid. Mana-mana 6 kalau ahli keluarga lebih daripada ahli keluarga, mungkin perlukan 2 maid dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, gaji minimum. Gaji minimum disyaratkan supaya 1,500. Pada masa ketika itu gaji minimum Malaysia 1,200. Maka walaupun saya sedar Indonesia pembantu domestik Filipino kita bayar 1,600 hingga 1,800. Walaupun saya sedar, tetapi saya tidak boleh menandatangani satu memorandum yang menentang perundangan Malaysia, memandangkan gaji minimum Malaysia masa ketika itu 1,200. Maka kita telah mencari satu kaedah di mana willing buyer, willing taker. Maka saya bersetuju dengan perkataan bermula daripada 1,200. Maka tidak bercanggah dengan gaji minimum Malaysia masa ketika itu. Maka pihak Indonesia bersetuju. Dan yang ketiga, mereka perlu jaminan daripada kerajaan bahawa dari segi pembayaran gaji. Kes-kes di mana pekerja tidak dibayar gaji dan tidak ada pemantauan. Maka saya telah memberi jaminan. Kabinet Malaysia telah bersetuju untuk mengamalkan sistem e-wages di mana pembayaran gaji untuk pekerja asing termasuk pembantu domestik akan dipantau oleh sistem di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana sekiranya mana-mana majikan gagal membayar gaji sebelum 7 hari bulan, maka kita akan dapat maklumat awal daripada kita tunggu 3-6 tahun baru kita dapat maklumat. Yang keempat, satu lagi perkara besar adalah Indonesia berpendapat ada satu sistem baru di negara kita di mana pekerja Indonesia domestik dia boleh masuk ke dalam negara kita sebagai pelancong. Tak perlu permit kerja, dia boleh masuk ke negara kita sebagai pelancong dan akhirnya kita keluarkan permit sebagai pembantu domestik. Mereka lihat ini sebagai satu isu forced labour, buruh paksa. Mereka kata kebanyakan isu dikategorikan sebagai dikategorikan. So, mereka lihat beberapa perkara
yang mereka dapat maklumat terlalu lewat. Apabila mereka dianiaya, tidak dibayar gaji dan sebagainya, mereka tak dapat maklumat di peringkat awal, sehingga nasi jadi bubur, baru mereka dapat tahu. Ini puncanya adalah sebab mereka tak ada maklumat bagaimana mereka Indonesia masuk ke Malaysia dan menjadi pembantu domestik. Maka mereka mensyaratkan supaya kita hanya gunakan satu saluran. Saluran itu one channel system daripada Indonesia akan diintegrasikan dengan sistem yang sedia ada dengan Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Maka ini telah menelan masa supaya kita bersetuju. Beberapa cadangan yang telah pun dibangkitkan oleh pihak Indonesia. Maka inilah puncanya. Dan saya syukur walaupun kali terakhir kita menandatangani di 2016 tetapi kita sempat menyelesaikan isu ini dalam masa setahun. Ya, itu satu pencapaian yang saya harus ucapkan tahniah kepada Datuk Seri. Kalau kita ingat, Datuk Seri juga sendiri menyebut di dalam penjelasan kepada agensi khususnya, menggambarkan bahawa perubahan yang diperkenalkan dalam MOU ini adalah merupakan komponen utama yang dituntut oleh pihak Indonesia. Apakah ada elemen reciprocal? Kelihatannya seperti kita hanya memenuhi apa yang dituntut oleh mereka. Bagaimana tentang isu yang terbit daripada tidak sama sekali tidak. Siapa yang dibangkitkan oleh Indonesia, ada juga yang kita tak setuju. Apabila mereka kata one made one task, kita tak setuju. Dia kata gaji bermula daripada 1,500, kita tak setuju dan sebagainya. Kita cari penyelesaian untuk win-win situation lah. Maka apa yang diminta oleh pihak Indonesia adalah munasabah. Kalau kita lihat, kalau kita cuba letak diri kita ke tempat mereka, apabila mereka hantar warga negara Malaysia ke satu negara lain untuk bekerja, mereka harap warga Malaysia, warga negara mereka dijaga, dibela secara baik. Itu permintaan mereka. Datuk Seri, dalam laporan juga dibaca dinyatakan bahawa dengan MOU ini, dengan pelaksanaan barunya nanti akan ada penjimatan dan disebut sekitar 2 ke 3 ribu. Saya nak minta nanti Datuk Seri selepas kita berehat, Datuk Seri dah menarik nafas di situ, waktunya untuk kita berehat seketika dan kembali nanti untuk kita meneropong dari mana penjimatan ini boleh berlaku, dan itu kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah kini boleh keluar masuk negara seperti biasa serta dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negara yang turut membuka pintu sempadannya kepada pengembara luar. Diharapkan rakyat yang ingin memanfaatkan pembukaan sempadan negara dapat melaksanakannya mengikut garis panduan yang ditetapkan demi keselamatan diri, orang sekeliling serta negara secara keseluruhan. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Bila buka semula, ia sangat menyeronokkan lah sebab dah lama tak pergi bazar kan. Rasa excited lah. Macam back to normal. Tak sangka lah tahun ni dapat berniaga macam ni. Macam mimpi balik lah. Semua orang bebaskan untuk keluar. Kita punya negara dah isytihar endemik, so still follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam hari ni kita boleh tengok penuh kiri kanan, tapi penjarakan sosial terbaik. Terima kasih jugalah kerajaan bagi kelonggaran macam ni kan, tapi kita pun kena beringat juga jaga SOP, masih pakai mask. Untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19.
Sebagai persiapan untuk kita masuk ke fasa transisi endemik, telah bersetuju agar KCOM bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk mewujudkan suatu program melantik apa yang diistilahkan sebagai Community Ambassador ataupun duta komuniti. Dengan pelantikan kira-kira 30,000 duta ataupun Community Ambassadors yang akan menjalankan peranan secara friendly untuk memastikan tahap pematuhan yang tinggi dilakukan oleh komuniti sendiri sebagai satu daripada amalan yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh transisi endemik. Elis menolong kita lah, rakyat yang sekarang ni banyak yang terkesan kan. Pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik tol, banyak highway user boleh makan wang lah. Tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah pada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol. Sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan. Sebab bukan semua kaya kan. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif. Ini dibawakan secara langsung di TV1 dan juga mungkin ada yang menyaksikan kita secara langsung maya di Facebook. Dan tetamu pada malam ini adalah Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarabanan. Dua tema utama kita bicarakan. Komponennya adalah tentang MOU PDI. PDI itu akronim kepada Perkhidmat Domestik Indonesia. Dan juga nanti akan berkait sekaligus tentang gaji minimum. Dua tema utama, tapi Datuk Seri tidak terbatas ni. Akan ada soalan-soalan bangkit nanti ni kita akan tangani lah. Jadi anda juga boleh memanfaatkan ruang komen di Facebook untuk bertanyakan soalan. Saya gantung satu soalan tadi Datuk Seri tentang gambarannya akan berlaku penjimatan. Saya lihat antara komponen yang disebut sebagai kos kepada kemasukan PDI ini adalah soal kos immigration, insurans, kesihatan, levy, permit, dan pada pihak Indonesia pula ada kos pasport, visa, kesihatan dan juga sijil kemahiran. Jadi apabila ada MOU ni kabarnya ada penjimatan sampai 2 ke 3,000 ringgit. Dari mana penjimatan ini? Kita lihat apabila kita memulakan ramai-ramai, sebab tu kadang-kadang saya tengok komen-komen daripada social media. Sepatutnya mereka Kementerian Sumber Manusia kita sedia rela untuk memberi penjelasan apabila kita disoal. Tetapi kadang-kadang orang telah keluarkan statement tanpa berbincang dengan kita, tanpa menyoal kita. Ini yang menjadi spekulasi di peringkat bawah. Kebetulannya ada dua komponen saja. Yang pertama adalah di peringkat negara kita. Dari termasuk seperti mana disebutkan oleh Tuan Syed tadi, dari segi fee insurance, immigration fee, levy pelbagainya. Apabila kita memulakan perbincangan dalam keadaan MCO ataupun PKP, di mana-mana warga asing yang masuk ke dalam negara kita perlu menjalani kuarantin. Maka apabila kita mulakan perbincangan di peringkat awal, ini melibatkan pelbagai aspek di dalam negara kita, termasuk kuarantin dan juga anti-PCR test dan sebagainya. Maka ini telah menelan lebih kurang 9,100. Ini tidak termasuk di sebelah sana yang melibatkan tiket penerbangan. Indonesia itu negara besar. Bukan terus mereka boleh datang ke Kuala Lumpur. Mereka perlu dipindahkan daripada kawasan pendalaman ke bandar, dan dari segi memberi tempat tinggal, penginapan dan sebagainya adalah pelbagai kos dan ejen Indonesia. Maka apabila di peringkat negara kita 9,100 lebih dan Indonesia dalam 5 hingga 6,000 termasuk tiket dan sebagainya, maka kita kata kita telah mengumumkan kurang daripada, tidak melebihi daripada 15,000. Tetapi apabila kita dah nak mula, hari ini kita lihat kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan telah melonggarkan, tak perlu lagi kuarantin untuk pelancong. Apabila mereka sebut tak perlu kuarantin untuk pelancong masuk ke dalam negara kita, apatah lagi untuk pekerja asing. Maka mereka turut diberi kelonggaran, maka kos daripada 9,000 ni dah kurang ke 6,000. So keseluruhan akan kurang. Kalau kita lihat di peringkat awal, 9,000 daripada kita dan 6,000 lebih daripada Indonesia, 15,000. Kalau hari ini kita lihat melonggarkan kuarantin dan sebagainya, kos akan kurang. Maka saya akan buat pengumuman, akan mengadakan
pengumuman esok untuk bilakah ramai cuba tanya bilakah pekerja asing boleh masuk dan sebagainya. Okey. Ini kalau saya ikut selera saya boleh terus buka je, tak ada masalah. Tetapi saya bukan pemilik industri. Kalau saya peniaga, pemilik industri, yang penting saya fikir hanya satu je, bila pekerja asing boleh masuk untuk menjalankan perniagaan saya. Tapi saya ada tanggungjawab sebagai menteri, pastikan peluang-peluang ini diberi keutamaan kepada warga tempatan, ada taker dan sebagainya. Maka tanggungjawab saya cukup berat. Bukan suka-suka hati boleh bawa pekerja asing masuk. Dan dalam keadaan kerajaan sedang berusaha untuk mengurangkan kadar pengangguran. Nasib baik usaha-usaha kerajaan berjaya. Kalau kita lihat MCO pertama, kadar pengangguran 5.3% dan hari ini kita sempat menurun ke hingga 4.2 atau 3%. Ini satu kejayaan besar. Ini adalah hasil kenapa kita tidak membenarkan pekerja asing dulu. Kita betul-betul meneliti sama ada perlu atau tidak. Sektor mana perlu dan sebagainya. Maka kita lihat kos seperti mana disebut sebelum ni apabila saya sebut tidak melebihi 15,000, kali ini akan kurang lebih. Okey. Jadi cuma digambarkan juga bahawa kos ini akan disemak setiap 3 bulan. Yang penting adalah ada satu lagi isu. Walaupun ini satu lagi syarat kita bincang dengan pihak Indonesia, walaupun sebelum ni kita lihat mereka itu pihak Jakarta melihat ini satu kecacatan negara kita di mana agreement ataupun MOU pada 2016 yang luput tu menunjukkan bahawa mana-mana warga Malaysia isi pendapatan keluarga 3,000 household income 3,000 boleh dapatkan pekerja asing. Bagaimana kita buat? Saya risau, pihak Indonesia pun risau apabila household income seribu 3,000, bagaimana mereka nak bayar gaji pembantu? Ini salah satu punca kenapa gaji tidak dibayar. Tidak boleh 50% dari pendapatan keluarga bayar untuk pembantu rumah. So Indonesia berpendapat ini adalah salah satu sebab kenapa gaji PDI tidak dibayar. Maka mereka mencadangkan boleh tak kita menambahkan household income supaya 5 hingga 7,000 untuk memastikan keluarga itu mampu. So saya di peringkat asas setuju dengan syarat kita lihat dalam 3 bulan, setiap 3 bulan sekali kita kena mengkaji balik. Ini bukan muktamar, walaupun kita dah sign MOU, tetapi ada juga jawatan kuasa bersama di antara pihak Jakarta dan Kuala Lumpur akan meneliti. So segala-galanya bukan muktamad. Apabila kita lihat tidak keberkesanan, kita akan mengikut kesesuaian dan keperluan. Dan ini adalah beberapa perkara, termasuk saya beri jaminan kepada pihak Jakarta. Hari ini kita lihat kita satu-satulah negara julung kali kita memperkenalkan satu aplikasi baru. Kalau dulu kita lihat pekerja asing ini masuk ke dalam negara kita, walaupun dia dengar masuk Kuala Lumpur ada Twin Tower, ada itu, ada ini, tetapi mereka apabila sampai je ke lapangan terbang antarabangsa KLIA, terus dipindah ke satu tempat, mereka tak kenali. Dan daripada sana mereka nak menghubungi Jabatan Tenaga Kerja ataupun mana-mana agensi, mereka tidak mampu. Sebab mereka adalah pekerja asing, kebanyakan adalah pendidikan rendah, dan mereka tidak dapat menghubungi mana-mana agensi kerajaan, sehingga perkara ini betul-betul terdesak. Maka kita telah memperkenalkan satu lagi aplikasi baru yang dikenali sebagai Working for Workers. Inilah apabila mereka dia berdiri kursus induksi, mereka akan diberi maklumat mengenai aplikasi ini. Maka apabila mereka pergi je tempat kerja, tak kira sama ada PDI ataupun sektor-sektor lain, apabila mereka pergi je tempat kerja, sekiranya majikan tidak mematuhi apa yang dijanji kepada mereka, contohnya tempat tinggal yang tak selesa, tidak diberi makan ataupun gaji tidak bayar, mereka tak perlu pergi ke Pejabat Tenaga Kerja. Daripada aplikasi dalam Working for Workers, dalam telefon bimbit, mereka terus boleh memberi aduan. Ini apabila saya sebut ini di peringkat antarabangsa, mereka terkejut. Dia kata inilah satu-satunya negara telah memperkenalkan satu sistem baru untuk memberi jaminan kepada warga kerja. Dan aplikasi ini akan diterjemah dalam beberapa bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Nepal, bahasa Bangladesh dan sebagainya, supaya kadang-kadang kita lihat ada aplikasi itu, tapi apa gunanya pekerja itu sendiri tidak fasih dalam bahasa tersebut. Maka ini akan ini satu langkah yang cukup positif yang telah meyakinkan, ini satu-satunya yang telah meyakinkan bukan saja pihak Jakarta, semua negara sumber. Maka ini adalah proses yang telah kita melalui, dan saya percaya kita telah meneliti, dan segala-galanya akan, khususnya di Indonesia, akan dikaji setiap 3 bulan dengan jawatan kuasa. Sebab kita pun telah memberi pelbagai jaminan kepada pihak Jakarta. Mereka
nak melihat sama ada dari segi pelaksanaan kita menunaikan apa yang kita janji kepada mereka atau tidak. Okey. Datuk Seri, saya mengutip beberapa istilahnya pointers, fakta yang Datuk Seri menyebutkan itu dan saya cuba meletakkannya di dalam kerangka MOU kerana kita bercakap soal MOU PDI Indonesia. Sebagai contoh, kita bercakap soal e-wages, aplikasi working for workers, kemudian kursus induksi, threshold ataupun nilai ambang gaji 5 ke 7 ribu. Dalam keadaan kita bercakap soal MOU, ini hanya dengan Indonesia. Kita belum ada MOU dengan negara sumber yang lain. Apakah ini benar dan bagaimana? Apakah ini berarti peringkat... Setakat saya sebagai Menteri Sumber Manusia telah menyelesaikan 3 MOU. Okay. Yang pertama adalah dengan pihak Bangladesh. Okay. Yang kedua adalah dengan pihak Indonesia dan Vietnam. Tiga-tiga negara ini. Sebab kita lihat negara Vietnam pun walaupun saya tak sempat pergi, saya telah diwakilkan oleh Yang Berhormat Menteri Luar Negara. Ini adalah 3 negara kita telah menyelesaikan. Dalam masa terdekat, MOU di antara India akan diselesaikan. Dan kita lihat MOU dengan negara sebelum ni perlu diperhalusi dengan pelbagai nilai-nilai tambahan. Itu penting. Walaupun kita lihat saya telah menandatangani MOU dengan Bangladesh bulan Disember. Tetapi sehingga hari ini pekerja belum masuk lagi. Ini menunjukkan kita bukan tergesa-gesa nak bawa masuk pekerja asing. Okey. Sebab persepsi di luar sana jauh berbeza. Sebab isu-isu sebelum ni. Maka saya cukup peka dan sensitif untuk memastikan kita memperhalusi segala-galanya. Yang pertama, kita perlukan pekerja asing dengan kadar segera. Pada masa yang sama, saya juga harus kena beri keyakinan kepada warga tempatan. Mereka yang datang ni tidak akan ambil peluang-peluang warga tempatan. Itu yang penting. Akhirnya mana masa depan kita ditentukan oleh warga tempatan. Betul. Saya ada tanggungjawab untuk memastikan apabila saya kata saya bagi keyakinan kepada pihak Jakarta bahawa pekerja mereka dibela, saya perlu melaksanakan perbuatan yang sama terhadap warga tempatan. Janganlah mereka rasa kedudukan mereka tergugat apabila ada pekerja asing. Ya. Ada di dalam temu bual Datuk Seri bersama media, saya melihat ada penjelasan yang Datuk Seri menyatakan khususnya apabila berdepan dengan ejen pekerja asing ini, bahawa dengan pelaksanaan MOU ini dan juga sistem-sistem yang diperkenalkan, kita juga akan dapat mengatasi monopoli dan permainan harga. Dan Datuk Seri juga menyebutkan bahawa dengan ini juga meminta kerjasama daripada pihak Indonesia agar menutup lorong tikus. Ini 3 benda ni, soal monopoli, permainan harga dan lorong tikus. Satu, menutup lorong tikus. Yang kedua adalah di mana ejen menjadi majikan. Ini isu besar. Sebelum ni salah satu outcome melalui kajian kita lihat walaupun ada tuduhan pekerja ni tidak dibayar gaji, kebetulannya sebab apabila ada aduan, Jabatan Tenaga Kerja Sembilan Malaysia akan menyiasat. Walaupun ada aduan gaji tidak dibayar oleh majikan. Tetapi kebetulannya bukan salah majikan. Majikan telah bayar gaji kepada ejen. Okey, ejen simpan. Ejen simpan ada, ejen potong gaji ada, ejen jadi majikan ada. Tetapi kalau saya ikut Akta 446, apabila pekerja ini tidak diberi tempat perlindungan yang sewajarnya, saya hanya boleh mengambil tindakan terhadap majikan. Okey. Tetapi saya tidak boleh melaksanakan mengambil tindakan, menguatkuasakan tindakan sebab majikan tu tak ada kelulusan. Kelulusan diberi kepada ejen. Maka kali ini saya buat penetapan ejen-ejen boleh memainkan peranan sebagai facilitator, membantu majikan, jangan jadi majikan. Okey. Ini punca sebenar kenapa gaji tidak dibayar dan pelbagai isu. Maka sekali ini tak ada lagi ejen yang boleh menjadi majikan. Tapi ejen perlu, sebab mereka dalam perniagaan ini, maka saya benarkan mereka menjadi facilitator untuk membantu majikan dan mengikut akta mereka boleh kenakan fee. Ini dibenarkan. Bukan pegang gaji pekerja asing. Dan 2 perkara kita telah hapus. Kalau kita lihat keseluruhan. Sebelum ni Menteri Kuasa Mutlak boleh meluluskan 10,000, 20,000 pekerja asing, tak ada masalah. Dan kali ini kita telah menghapuskan. Menteri tak ada kuasa lagi. Semua permohonan perlu melalui sistem. Ada lagi bahawa minta menteri minit saya sokong 10,000, 20,000 tak wujud lagi. So rakyat boleh cukup jelas dengan perkara ni. Tak ada lagi kuasa menteri untuk meluluskan beribu-ribu. Saya masih terima lagi. Ada juga hantarkan saya. Datuk minta kota as
Ya, ada isu berkaitan 10,000 pekerja Bangladesh. Datuk Seri nafikan. Saya kata saya tak ada kuasa. Okey. Memang tak ada kuasa. Dengan sistem yang sedia ada, tak ada kuasa, tetapi semua agensi terlibat, termasuk Kementerian Sumber Manusia, AKS lain, Agensi Kawal Selia lain dan KDN boleh memantau pergerakan. Okey. So tak adalah tiba-tiba muncul kata ada 2 juta pekerja asing, 3 juta pekerja asing, takkan muncul selepas ni. Semuanya melalui aplikasi online. Okey. So, yang pertama. Yang kedua, kita tak ada lagi terima dokumen lagi dah. Tak perlu. Ada juga ramai hantar dokumen ke pejabat saya. Ada juga pemimpin-pemimpin tertinggi, pemimpin sokong dan sebagainya. Saya kata tak guna. Sebab tak ada manual lagi. Semua everything has to be online. Okey. Dan bila-bila masa, bukan saja Kementerian Sumber Manusia. Sebelum ni, agensi-agensi yang tidak boleh semak. Okey. Dan hari ini kita lihat, keadaan jauh berbeza. Semua agensi berkaitan. Boleh dapat real time figure. Itu satu. Yang kedua, kita lihat majikan itu boleh memohon direct. Tak ada lagi ejen bagi memohon bagi pihak majikan. Okey. Ini juga ada lah sebahagian tak berpuas hati dengan pendekatan saya. Tetapi saya tak ada pilihan. Ini satu negara yang saya perlu mengakui, apabila kita ke arena antarabangsa, imej negara kita tercalah. Okey. Ini real time problem. Ya. Lagipun salah satu isu yang ini dalam peringkat perbincangan. Indonesia, Jakarta berpendapat mereka lebih selesa menghantar pekerja mereka ke negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong. Kalau silap tidak di negara-negara Middle East lah, Timur Tengah. Sebab dari segi saiz rumahnya adalah kecil. Contohnya Singapura dengan Hong Kong, rumah dia saiznya kecil. So, tak banyak kerja untuk membantu. Compare atau banding dengan negara kita. Dan gaji lebih besar. Dan gaji dia besar. Ya. So, semua ni kita mengasal. Bukan senang kita meyakinkan negara sumber. Okay. Datuk Seri, ada 3 perkara yang saya bangkitkan tadi. Satu, soal monopoli. Yang kedua, soal permainan harga. Dan ketiga, lorong tikus. Datuk Seri banyak menjelaskan tentang monopoli. Mungkin saya nak minta Datuk Seri perbutirkan lagi tentang permainan harga ini. Dan soal lorong tikus ini, it works both ways. Belah sana pun terobos dan belah sini pun memberikan laluan. Ini Datuk Seri akan minta jelaskan sedikit selepas kita berehat seketika. Jangan kemudian tentang MOU, PDI Indonesia dan juga nanti gaji minimum. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. terkesan kan. Pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik tol, banyak highway user boleh makan wang lah.
tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik, so tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah pada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol, sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan, sebab bukan semua kaya kan. Memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Bila buka semua dah, ia sangat menyeronokkan lah sebab dah lama tak pergi bazar kan. Rasa excited lah. Macam back to normal. Tak sangka lah tahun ni dapat berniaga macam ni. Macam mimpi balik lah. Semua orang bebaskan untuk keluar. Kita punya negara dah isytihar endemik, so still follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam ni kita boleh tengok penuh kiri kanan, tapi penjarakan sosial terbaik. Terima kasih jugalah kerajaan bagi kelonggaran macam ni kan, tapi kita pun kena mengingat juga jaga SOP, masih pakai mask. Untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Bicara naratif malam ini secara langsung bersama Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan. Saya gantung satu soalan tadi. Banyak penjelasan Datuk Seri berikan berkait tentang monopoli, tetapi saya tanyakan tentang permainan harga, price games. Ini kenyataan yang Datuk Seri nyatakan apabila berdepan dengan ejen dan juga media, dan juga Datuk Seri menegur soal ataupun meminta kerjasama Indonesia berkait tentang lorong tikus. Cuma saya menganggap dan melihat lorong tikus ni kedua-dua belah. Kalau kita tidak membuka lorong tu pun tidak akan wujud. Kita tidak boleh menafikan lah. Itu kita tidak boleh menafikan. Lorong tikus ni wujud hampir bertahun-tahun. Yeah. Walau bagaimanapun saya lihat pihak KDN, khususnya Yang Berhormat Menteri KDN dan Immigration cukup agresif mengambil tindakan. Sebab itu kita lihat satu ketika dulu kita lihat ramai pendatang asing tanpa izin, dan hari ini walau salah satu faktor adalah sebab PKP, tapi lebih daripada itu masih saya lihat tindakan-tindakan yang cukup agresif daripada KDN dan Immigration telah mengurangkan. Cuma saya tidak pasti ini bukan di bawah bidang kuasa saya, tetapi saya tidak pasti sejauh manakah keberkesanan. Tapi saya lihat apabila saya lihat permintaan cukup tinggi daripada pihak industri, sehingga hari ini saya telah menerima permohonan untuk 519,000. Setengah juta. Ini tidak termasuk mereka yang belum melepasi. Okay. Ada yang mohon sebab ada mereka kebanyakan pihak industri ini sebelum ni mereka menggunakan manual, hantar dokumen dan sebagainya, minta menteri minit, hantar manual dan sebagainya. Apabila saya minta mereka memohon melalui sistem supaya tidak orang manipulasi angka sebenar, maka ada juga sebahagian besar menghadapi masalah untuk memasukkan fail dokumen-dokumen yang kita minta. Maka ini telah menggunakan sebaik. Dengan keadaan ini, hari kita lihat permintaan daripada industri lebih kurang 519 juta. Ini menunjukkan pendatang asing melalui lorong-lorong tikus dah kurang ataupun tak wujud. Saya tak berani sebut tak wujud tanpa tahu fakta. Saya anggap sebagai dah kurang. Permainan harga ni, bagaimana sistem ni boleh mengawal? Salah satu langkah yang kita telah ambil adalah melalui permohonan melalui sistem yang sedia ada. Di mana daripada Jakarta, seperti mana diminta oleh pihak Jakarta, one channel system, dan akan diintegrasikan dengan sistem yang sedia ada di bawah kementerian. Maka semua bayaran adalah melalui sistem. Tak ada lagi ejen-ejen. Kalau ejen tempatan kita, berapa mereka charge lebih kurang 1,500 akan reflect. So tak adalah permainan harga. Kalau tidak, dua perkara. Satu, ejen dia tengok ikut kedudukan pemohon di mana negara harga. Dia rasa mampu, dia tinggi. Kalau kita terdesak, lagi tinggi lagi. Yang kedua, kita lihat apabila pekerja asing domestik dibawa masuk melalui sistem tidak disahkan, lepas 3 bulan pekerja hilang. Saya terima terlalu banyak aduan daripada keluarga Malaysia pekerja telah lari selepas 3 bulan. Saya telah membangkitkan isu ini kepada pihak Jakarta. Kita kata saya telah membangkitkan di mana beribu-ribu ringgit dikeluarkan oleh warga Malaysia, tetapi pekerja hilang lepas 3 bulan. Dan mereka telah menyatakan bahawa ini salah satu sebab mereka masuk melalui
sistem yang tidak sah. Ya. Dan e-wages ni seperti mana saya sebut sebelum ni bukan saja hanya untuk pekerja imigran, PDI, tetapi untuk semua sektor, termasuk warga tempatan. Yang kedua, kita lihat lorong tikus ni bukan saja pekerja asing masuk. Kita lihat lorong tikus, ada juga lorong tikus aliran tunai keluar daripada negara kita. Dan keadaan sehingga hari ini tiada siapa-siapa boleh bagi angka yang sebenar berapa banyak aliran tunai daripada negara kita ke negara lain, negara sumber. Dengan adanya e-wages, segala pergerakan dari aliran kita boleh dapat memantau. Kita boleh menilai, kita boleh mengkaji secara mendalam sama ada pendapatan pekerja asing ni mereka betul-betul belanja di negara kita ataupun dibawa balik ke negara asal dan sebagainya. Dan hari ini kita tak ada sistem yang boleh memantau. Dengan adanya e-wages, kita akan memantau keseluruhan. Ya, sekaligus Datuk Seri sudah menjawab soalan di Facebook Vivian Padavtan tanyakan tadi soal e-wages. Jadi jelas sekali jawapannya kepada Encik Vivian, e-wages terpakai untuk semua sektor termasuk pekerja tempatan. Ada soalan juga daripada Samsudin Sudin. Dia tanya bab Sarawak ni. Adakah beza antara kos Sarawak berbanding Semenanjung dalam konteks kemasukan pekerja asing? Kita lihat dari segi pengambilan tenaga buruh, Sabah dan Sarawak mereka ada ordinance mereka sendiri. Tetapi tidaklah dari segi charges untuk Semenanjung ada mungkin sedikit berbeza sebab kita tidak tahu kemampuan dari segi penerbangan daripada Indonesia atau negara sumber terus ke Jakarta ataupun terus ke Indonesia Sarawak ataupun melalui Kuala Lumpur. Sekiranya daripada negara sumber terus ke Sarawak tak adalah banyak beza. Tapi cuba katakan sekiranya pekerja asing tu masuk ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur transport balik ke Sabah dan Sarawak, maka mungkin akan menambahkan menelan kos yang lebih sedikit daripada sepatutnya. Datuk Seri, saya ingin mempanjangkan sedikit soalan berkait tentang threshold tadi, nilai ambang kelayakan majikan. Digambarkan 5 ke 7 ribu pendapatan isi rumah. Itu untuk seorang pekerja PDI. Berarti kalau nak 2, kena 2 kali ganda lah. 10 ke 14. Setakat ni kita belum sampai untuk kedua. Kita menetapkan ini disetujukan pendapatan isi keluarga, maksudnya mungkin satu keluarga 4 orang kerja, 5 orang kerja keseluruhan. Apabila mereka boleh buktikan ada 7,000, tidak kurang daripada 7,000, mereka boleh mohon. Ini di peringkat awal. Sekiranya kita akan lihat keberkesanan. Contohnya, ramai penjawat awam saya sedar, ramai penjawat awam akan hadapi banyak masalah. Sekiranya 7,000. Salah satu contoh yang baru-baru saya bincang dengan 2 orang doktor suami isteri. Baru habis tamat pendidikan. Suami isteri dah mula kerja sebagai doktor perubatan dan mereka kebanyakan masa on call. Dah ada anak seorang. Sekiranya tak ada maid. Apabila mereka menghadapi call duty, siapa nak jaga anak? Betul. Tetapi dari segi kelayakan mereka tidak layak lagi sebab masing-masing dapat gaji lebih kurang 3,200. Tidak sampai 7,000. Tak sampai 7. Maka ini perkara-perkara ini akan dibincang dengan pihak Jakarta. Sebab kita ada jawatan kuasa bersama. Sebab kita lihat sekiranya ini disyaratkan. Hanya 7,000 boleh bawa pekerja asing. Mereka yang kurang daripada 7,000 seperti mana saya sebut tadi akan menggunakan salur lain untuk membawa. Dan ini tidak akan menyelesaikan kehendak Jakarta supaya jangan membawa masuk pekerja asing dengan saluran lain. So kita akan cari jalan penyelesaian di dua peringkat. Apa yang kita menyatakan sebelum ini adalah prasyarat yang telah ditandatangani. Akan dikaji semua. Ini bukan kitab. Hanya kitab yang tidak boleh berubah. Yang lain semua boleh berubah. Jadi jawatan kuasa ini yang akan bersidang setiap 3 bulan untuk melihat dan mengkaji dari semua. Dan satu kerjaan besar kita dapat melahirkan satu atmosfer di antara Jakarta dan Kuala Lumpur, khususnya Kementerian Tenaga Kerja Jakarta, Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia di peringkat pegawai yang begitu harmoni. Untuk kita sama-sama boleh berbincang dengan semangat kekitaan. Datuk Seri, kita sudah bersiaran 46 minit. Baru nak mula bergenjak ke gaji minima ni. Gaji minima ni pun panjang isunya. Lagi berat. Lagi berat dan lagi panjang. Perkembangannya ni, banyak persoalan tentang bila ni Datuk Seri seperti terletak di sudut nak menjawab bila ni. Dan ada penjelasan yang saya lihat make sense, tapi mungkin ini kesempatannya. Yang pertama, saya lihat apabila mereka nak penjelasan, sila menghubungi Kementerian Sumber Manusia. Bukan kita. Ini bukan kenaikan gaji minima. Ini bukan untuk perniagaan untuk mana-mana individu. Ini adalah dasar. Yang ramai telah mengeluarkan statement tidak memahami. Ini bukan saya yang membuat keputusan. Yang pertama, ini adalah perintah gaji minimum yang mencaratkan mengikut akta setiap 2 tahun sekali kita perlu menaikkan gaji minimum.
bukan ikut Suka hati. Suka hati. Apabila kita kata ada akta yang mengkelumkan bahawa gaji prima perlu diperhalusi dan dikaji setiap 2 tahun, maka kali terakhir kita menaikkan gaji minimum adalah pada bulan Februari 2020. Okey. Dan kita hari ini dalam 2022 dah tempoh dah tamat. Maka kita perlu menaikkan gaji minimum. Pada masa yang sama kita telah menjalankan kajian. Kajian telah dijalankan oleh kumpulan strategik daripada Majlis Perundingan Gaji Negara mencadangkan supaya gaji minimum ini disyorkan untuk 1,460. Okey. Kita cuma tambah 40 lagi, jadikan 1,500. Itu pertama. Yang kedua, kita juga pernah berbincang dengan pakar-pakar ekonomi. Ini tak perlulah jadi kita perlukan pakar ekonomi. Orang biasa boleh faham dalam kedudukan kelembapan ekonomi. Ya. There must be a lot of money on the ground supaya kita baik pulih ekonomi lebih awal. Kalau gaji minimum dinaikkan kepada 300, bererti rakyat Malaysia akan ada duit lebih sedikit untuk membelanja. Apabila mereka membelanja, ekonomi akan baik pulih. Kita sedang menghadapi kegawatan ekonomi. Ada juga pakar-pakar yang telah keluarkan statement menyatakan kita akan meningkat dari segi situasi ekonomi dalam masa terdekat. Ini bererti selari dengan perkembangan semasa. Yang ketiga, mereka yang buat statement, mereka harus memahami. Kalau saya lihat permintaan gaji pekerja asing untuk sampai 500,000, adakah ekonomi kita merosot? Apabila mereka perlukan pekerja seperti ini, menunjukkan ekonomi negara kita sedang berkembang. Yang ketiga, kita lihat ada juga syarikat-syarikat sebelum saya buat pengumuman, mereka telah bersetuju atau mereka telah mengumumkan bahawa mereka akan menaikkan gaji minimum 1,500. Seperti mana kita lihat Ion, McDonald, Westport dan sebagainya, mereka telah mengumumkan di angka awal. Yang keempat, kita lihat ada sektor-sektor berjaya dalam tempoh COVID. Contohnya mereka yang supply rubber glove, mereka yang supply PPE dan sebagainya cukup berjaya. Hari ini kita lihat sektor perladangan. Harga kelapa sawit meningkat. Maka sektor-sektor ini berjaya, tak ada masalah. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kabinet telah menasihat Kementerian Sumber Malaysia supaya masih beri kelonggaran kepada sektor-sektor yang terkikis. Kita lihat bukanlah semua sektor berjaya. Ada juga sektor-sektor yang tak berjaya. Yang telah menghadapi kemerosotan yang cukup kritikal dalam keadaan COVID. Maka kita telah mengkaji beberapa sektor di mana kita tidak membenarkan kenaikan gaji. Sektor-sektor seperti perhotelan dan sebagainya, kita memberi kelonggaran. Okay? Dan informal sektor. Sektor informal tak ada kenaikan gaji, tak ada gaji minimum. Kita masih membenarkan. Dan sektor-sektor seperti yang disebutkan oleh kurang daripada 5 orang pekerja. Kita beri masih kelonggaran. Ini bukan satu pendekatan yang saya membuat. Kalau kita lihat kali terakhir kita mengumumkan gaji minimum, kita telah memberi kelonggaran sehingga saya kalau tak silap pada tahun 2012 kita telah memberi kelonggaran sehingga setahun kepada sektor-sektor tertentu. So ini menunjukkan kita bukan buat keputusan mengikut suka hati kita. Baik, Datuk Seri, oleh kerana gaji minimum ini mungkin kelihatannya akan memberikan beban yang segera kepada SME, mikro dan informal ini tadi. Dan sektor inilah yang mungkin merupakan jumlah pekerja yang terbesar. Jadi kelihatannya seperti kita memperkenalkan gaji minimum tetapi majoriti pekerja tidak mendapat manfaat gaji minimum ini. Kelihatan seperti defeat the purpose. Datuk Seri akan menjawab selepas kita berehat. Jadi tahan nafas dulu. Kita akan kembali studio selepas ini. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima allowance bulanan. Okey ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah.
www.jkm.gov.my. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. MOU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI akan dilaksanakan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Dalam hal ini, saluran kemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal ataupun one channel system seperti mana yang terkandung di dalam MOU. Ya, sistem saluran tunggal yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu tadi berikutan MOU di antara Malaysia dan Indonesia untuk pengambilan masuk PDI, Perkhidmat Domestik Indonesia, itu singkatannya PDI. Dan saya bersama Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, ini masih tentang gaji minimum ni. Dalam minit-minit berbaki ini saya sebutkan tadi bahawa kalau sektornya terpilih dan sektor yang majoriti pekerjanya tidak mendapat manfaat daripada gaji minimum, tidakkah itu defeat the purpose? Ada dua perkara penting yang kita harus memahami. Ada juga ramai, bukan ramailah, sebahagian sekumpulan besar mendesak jangan mengamalkan gaji minimum buat masa ini dan sebagainya. Yang pertama, saya nak bagi jaminan gaji minimum akan diperkenalkan kepada syarikat-syarikat besar. Yang pertama. Yang kedua, yang paling penting rakyat Malaysia kena faham, khususnya pemilik-pemilik industri harus faham, kerajaan sedang berusaha untuk melahirkan 600,000 peluang pekerjaan. Inilah salah satu cara bagi tahun 2022. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kita akan melahirkan 600,000 peluang pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Ini adalah hala tuju negara. Tetapi apabila kita ada program-program yang tidak menjaminkan, memberi jaminan kepada tenaga warga kerja, maka walaupun kita melahirkan peluang pekerjaan, mereka tak akan ambil. Sebab hari ini bukan lagi employers market. Employees market. Hari ini saya sebagai warga Malaysia, saya pilih sama ada nak kerja di satu syarikat untuk 1,200 8 jam ataupun saya bawa Grab. Dalam 8 jam yang sama saya boleh dapat lebih banyak daripada 1,200. Maka keadaan kita perlu melihat keseluruhan. Kita walaupun kita janji nak mendapat melahirkan peluang pekerjaan 600,000, tetapi sekiranya pendapatan itu tidak menarik, rakyat Malaysia hari ini ada pilihan untuk go into gig economy ataupun kerja-kerja lain secara online. Maka kita jangan kita tiba-tiba kata 600 pekerjaan tetapi pendapatan tidak menarik. Dan hari ini kita lihat kos sara hidup. Saya rasa tidak boleh manusia di Malaysia boleh hidup dengan 1,200. Kita tak boleh memperkenalkan kita nak jadi negara maju tetapi cheap labour. Tak balance.
Maka ini adalah usaha kerajaan untuk kita sama-sama berganding bahu. Pada masa yang sama, seperti mana saya sebut, kita bagi kelonggaran kepada sektor-sektor tertentu seperti informal, golongan yang kurang daripada 5 pekerja dan syarikat-syarikat yang menghadapi kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Kita masih bagi kelonggaran hingga setahun. Lepas setahun kita boleh kaji balik. Okey. Pelarasan Datuk Seri, mereka yang selama hari ini 1,500 tiba-tiba gaji minimum 1,500. Dia tersangkut di 1,500 itu. Bagaimana boleh kita bayangkan pelarasan dilakukan supaya mereka mendapat sedikit pembelaan? Ya memang dah sedia ada 1,500. Gaji. Tak ada pilihan, mereka terpaksa terima. Ini realiti. Kadang-kadang realiti ini kita kena terima. Tetapi ini adalah selepas ni. Contoh apabila kita bagi kelonggaran untuk setahun. Lepas tahun ada juga sektor-sektor yang tidak berjaya. Kita masih boleh menggunakan kuasa menteri untuk melanjutkan. Tak ada masalah. Itu adalah bergantung pada kuasa menteri. Kita lihat. Datuk Seri diasak nampaknya menjawab bila ni dalam parlimen ni. Sudah, kita tidak boleh lari daripada 1 hari bulan Mei. Itu adalah hari pekerja. Hari pekerja harus menjadi satu berita terbaik untuk warga kerja. Maka gaji minimum akan seperti mana disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri akan diimplementasi mulai 1 Mei. Tetapi kita sedia untuk memberi kelonggaran kepada beberapa sektor yang seperti mana yang saya sebut sebelumnya. Jadi Datuk Seri akan menjadi favourite kementerian dan menteri to be monitored sehingga 1 Mei nanti. Tidak juga. Ini tidak boleh dari negara ni. Sebab landscape politik berubah. Tak ada mana-mana individu boleh jadi favourite atau popular. Itu setiap pendirian kita ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kalau ada masa lagi Datuk Seri, kita nak tanya soalan politik. Tapi masa sudah tamat, nanti Datuk Seri kena datang semula untuk soalan-soalan politik pula. Tak sempat kita bertanya soalan politik pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri. Sangat berharga maklumat pada malam ini dan terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah. Perkembangan kognitif